Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang menjadi khotbah di pagi hari ini yaitu menyambut tahun baru dengan hidup penuh pengharapan. 各位弟兄姐妹，今天的讲道主题是以活泼的盼望来迎接新年。 Menyambut tahun baru dengan hidup penuh pengharapan. 以活泼的盼望来迎接新的一年。 Nah, dalam hitungan hari kita akan mengakhiri tahun 2024. 再过几天，我们就要来迎接新的我们也迎送结束旧的一年，在2024年。 Dalam hitungan hari kita juga akan menyambut atau memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. 也过几天，我们也是要来迎来新的一年，就是2025年。 Tahun yang baru membawa harapan baru, membawa impian baru, dan membawa kesempatan yang baru. 新的一年带来了新的盼望、新的机会与新的梦想。 Namun apakah kita sudah siap untuk menyambut dengan hidup yang penuh pengharapan? 然而，我们已经做好了准备，来迎接新的一年的有充满盼望的新的一年吗？ Nah, di tahun yang lalu kita telah melewati berbagai tantangan dan kesulitan. 过去的一年里，我们已经经历了各种的挑战和苦难。 Ada di antara kita yang mungkin mengalami kesedihan atau mengalami kehilangan dan bahkan juga mengalami sukacita. 可能在我们当中，有些人经历了悲伤、失去和失落。 Namun di tengah semua itu, kita juga telah merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. 然而，在我们生活当中，在一年当中，我们也已经感受到了一些神的帮助、神的扶持，在我们在每天的生活当中。 Nah, hidup dengan penuh pengharapan bukanlah sekadar harapan kosong bagi orang percaya. 这样的希望不是空洞的。 Karena pengharapan yang berakar pada janji-janji Tuhan Allah kita. 这样的盼望使我们勇敢而相信神的一样的。 Pengharapan yang membuat kita berani untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri dalam pertolongan Tuhan. 这样的盼望使得我们有信心，觉得说神一直会来帮助我们。 Pengharapan yang membuat kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita. 这样的盼望使得我们知道说神一直以来跟我们在一起。 Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menyambut dan menatap tahun baru dengan hidup penuh pengharapan? 他的问题是说，我们如何以活泼的盼望来迎接新的一年呢？ Sikap hidup seperti apakah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya dalam menyambut di tahun yang baru? 在我们信徒里，相信人，我们用什么样的态度来迎接新的一年呢？ Nah, dari firman Tuhan yang barusan kita baca, kita akan belajar 3 hal atau 3 sikap bagaimana kita bisa menyambut tahun yang baru dengan hidup penuh pengharapan. 在刚才我们所读的经文，我们可以来看，在迎接新的新年有3个重要的点，我们有来学习的。 3 sikap orang percaya yang harus kita miliki dalam menyambut atau menyongsong di tahun yang baru. 3个重要事情，我们要来看我们的态度怎么样来迎接新的一年。 Nah, yang pertama yaitu hidup selalu bersyukur atas kasih Tuhan. 第一的就是说，我们要一直用感谢神的心态
来活着。 bersyukur atas kasih Tuhan. 我们也感谢神的恩典。 Nah, ini kita bisa lihat di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 这些我们可以在彼得前书第1章第3节来看到。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Nah, hidup selalu bersyukur merupakan sikap hidup orang Kristen yang bertumbuh di dalam Tuhan. 传出感恩的一个成长中基督徒的生活态度。 Ini adalah sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. 这个是一个可以合神心意的活着的态度。 Dan bahkan Tuhan memerintahkan kita semua orang-orang percaya untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala hal. 神也告诉我们说，我们要一直有感恩的心来的态度来活在神的里面。 Ini bukanlah sebuah pilihan, tapi ini adalah kewajiban, tugas kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu hidup bersyukur, memuji nama Tuhan. 这个不是一个选择，是一个命令说，我们基督徒应该时常来赞美我们的神。 Nah, di sini kita melihat bagaimana Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya yang tersebar ke berbagai belahan dunia. 在这边我们来看使徒彼得也怎么样提醒信徒已经 Mereka tersebar oleh karena penganiayaan, penderitaan yang mereka alami oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. 他们被分散到各地去，因为有迫害，有逼迫。 Nah, dalam situasi tertindas, dalam situasi dianiaya, dikejar, dipenjara, Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk selalu memuji nama Tuhan. 虽然他们在被逼迫、被伤害的时候，使徒保罗一直提醒他们说，他们要感谢神，他们要赞美神。 Karena dengan memuji nama Tuhan memberikan mereka sebuah pengharapan bahwa di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami ada pengharapan. 因为在逼迫当中，使徒彼得提醒他们说，在逼迫当中有盼望，有主的盼望。 Maka di sini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 所以在这边讲说，又颂赞归于我们主耶稣基督的父神。 Ini merupakan ungkapan dorongan dari Tuhan Allah sendiri melalui Rasul Petrus kepada orang-orang percaya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. 就是说，上帝借助使徒彼得来告诉我们说，我们要时常来赞美我们的神。 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 让颂赞归于我们主耶稣基督的父神。 Yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasul Petrus mendorong orang-orang percaya untuk memuji Tuhan? Apa alasannya? 为什么在这边使徒彼得又鼓励我们大家来赞美我们的神呢？ Kita melihat di bagian selanjutnya dari ayat 3 dikatakan, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 在这边第3节还有讲到说，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Jadi hal yang paling mendasar bagi mereka, mengapa mereka harus memuji Tuhan, yaitu karena keselamatan yang mereka terima di dalam Tuhan Yesus Kristus.
所以最基础的，为什么我们要赞美我们的神？就是说，因为神是一直来帮助我们的。Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. 因为他极大的恩典已经复活了我们。Yang oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Allah yang benar. 因为他很极大的恩典已经帮助我们，使得我们认识他的真理。Kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. 因为我们大家是已经生活在黑暗当中的人。Kita hidup di dalam dosa. 我们活在罪恶当中。Bahkan kita hidup selalu melakukan dosa di dalam kehidupan kita sehari-hari. 并且我们时常活在我们犯罪的生活当中。Kita semua adalah orang-orang yang mati secara rohani, tidak seorang pun mencari Tuhan. 因为我们人已经属灵生命已是死亡，没有来寻找主耶稣的人。Tetapi oleh karena rahmatnya yang begitu besar, oleh karena kasihnya yang begitu besar, Dia melahirkan kita kembali. 因为他这样的慈爱，这样使得我们可以来重生。Dia menghidupkan kita kembali sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan Allah yang benar. 他使我们重生，使得我们可以认识我们的神是真的神。Melahirkan kita kembali dengan cara apa? Di sini katakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 他怎么样重生呢？是借助主耶稣基督在死里复活的。Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita sebuah pengharapan akan hidup yang kekal selama-lamanya. 主耶稣基督从死里复活，使得我们有重生的盼望。Oleh karena Kristus telah bangkit, maka kita semua yang percaya bisa memiliki pengharapan hidup yang kekal. 因为主耶稣已经复活了，使得我们有这样的盼望。Dengan kebangkitannya, Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang telah mengalahkan maut dan hukuman dosa. 因为他已经复活了，所以这个证明说他已经击败了死亡。Melalui kebangkitannya, kita dihidupkan kembali. Kita semua orang-orang mati di dalam dosa dan penghukuman. 接受他的复活，我们已经重生了，我们从死里已经重生了。Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Allah berinisiatif untuk mencari kita orang-orang berdosa dan bahkan menyelamatkan kita. 因为主的慈爱，他寻找我们这些罪人来拯救我们。Dia membawa kita kembali kepadanya sehingga kita semua yang percaya kepadanya memiliki pengharapan hidup yang kekal. 他寻找我们，他带领我们回到他的身边，使得我们这些人可以得到他的盼望。Kita bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Dia, itu pun oleh karena kasih karunia-Nya. 我们可以认识主，这些也是因着他的恩典。Sini dikatakan oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 这边也写到说，因为他复活，使得我们可以得到这个盼望。Kepada sebuah hidup yang penuh makna. 使得我们可以得到这个有意义的生活。 Sebuah hidup yang menanti-nantikan akan kedatangannya kembali. 一个我们一直在等着主耶稣再来的生活。 Inilah yang mendasari orang-orang percaya harus selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. 这个就是一个基督徒的基础，来有这个盼望来等待主耶稣的。 Keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus.
这个白白的救恩就是我们从主耶稣基督而来的。Apakah kita ada bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan kita? 是否我们有感谢神？因为我们也得着这个重生的盼望呢？ Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi adakah kita selalu mengingat kita diselamatkan dan bisa memiliki pengharapan hidup kekal oleh karena Tuhan Yesus? 有许多事情可以使得我们又来感谢神，可是我们有没有想到说，我们应该得到了这个重生的盼望，这个救恩的希望来感谢我们的神呢？ Kalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, maka akan membuat hati kita mau selalu memuji, memuliakan namanya. 如果我们真正的有晓得说神的慈爱是很降大的，所以我们就有一个要感谢神的心。 Sekalipun situasi tidak berpihak kepada kita, kita akan tetap selalu memuji Tuhan. 虽然我们周围的情况对我们不利，可是我们也是应当的要感谢我们的神。 Sekalipun kita mengalami kesedihan, duka cita, kita tetap punya alasan untuk memuji Tuhan oleh karena keselamatan kita. 虽然我们有遇见到苦难，有遇到伤心，可是我们也应当要感谢我们的神。 Sekalipun orang-orang berada di sekitar kita berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap mempunyai alasan memuji nama Tuhan. 虽然在我们周围的人对我们不好，可是我们也是要应当来感谢我们的神。 Sekalipun pekerjaan kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa tetap memuji nama Tuhan. 虽然我们工作不如我们的意思来做，我们也是要应当来感谢我们的神。 Karena dasar daripada pujian kita yaitu keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. 因为我们的感谢的基础就是说，我们要为我们的救恩来感谢神。 Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita cukup bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita? 亲爱的弟兄姐妹，我们是否已经在我们生活当中有足够的感谢神的态度呢？ Sudahkah kita cukup berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya? 是否我们已经有足够的心来感谢神呢？ Nah, di tanggal 31 malam kita akan mengadakan ibadah akhir tahun. 在31号晚上，我们又有年终的感恩聚会。 Dan di kesempatan yang sama, kita juga menyediakan waktu bagi Bapak Ibu untuk bisa maju ke depan untuk bersaksi, mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. 在那个时候，我们也给你们有这种机会，可以站在我们的前面，来为主做见证，来赞美我们的主。 Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita sebagai orang-orang Kristen untuk bersaksi dan bahkan saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus. 这个是一个很好的机会，对我们是一个很好的机会，可以来到主的面前来做见证，来互相鼓励。 Sudahkah kita mendaftarkan diri kita untuk mau bersaksi di malam 31 nanti? 是否我们已经报名要来在31号晚上为主来做见证吗？ Bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya adalah sikap seorang Kristen yang hidup penuh pengharapan. 为了主的慈爱，我们在感谢主，这个是一个对神的很好的态度。 Lalu sikap hidup yang kedua yang kita lihat di pagi hari ini yaitu hidup berfokus pada nilai-nilai kekal di sorga. 在今天早上第一点就是说，我们要为我们在天上的基业来祈求。
Hidup yang mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang bersifat kekal. 我们又对我们永生盼望的这些事情的态度又怎么样来做？ Di ayat 4 di sini firman Tuhan katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 在这边第4节讲到说，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。 Tuhan telah menyediakan bagi semua kita orang-orang percaya bagian kita di sorga. 上帝已经为我们准备了我们每个人的产业在天上。 Dia juga telah menyediakan hal-hal yang baik bagi kita di sorga. 他已经为我们预备一些美好的事情在天上。 Kita orang-orang percaya setelah diselamatkan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus, pandangan kita dan cara hidup kita juga harus berubah. 我们这些已经被主拯救了信徒们，我们的生活看法、我们的态度也是要因此这样改变。 Sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita dilahirkan kembali, mungkin pandangan kita, cara hidup kita hanya tertuju dan berfokus pada hal-hal materi di dunia ini. 可能我们以前我们的态度、我们的直观，只是关于在我们在世界上的产业而已。 Oleh karena pandangan kita, tujuan hidup kita hanya untuk hal-hal dunia ini, maka kita menghabiskan tenaga pikiran kita untuk mendapatkan hal-hal yang dari dunia ini. 因为我们只是注意在这个世界上，所以我们的精力，所以我们一切事情，我们只是对着这个世界上的事情而做而已。 Kita melakukan segala sesuatu untuk memenuhi segala keinginan hawa nafsu kita. 我们用全力，只是因为只是要得到我们所在世界上所拥有的。 Namun setelah kita diselamatkan, Tuhan menyediakan bagian untuk kita di sorga. 然而，当我们被拯救的时候，上帝已经为我们准备了我们的产业在天上。 Nah, sangat menarik di sini kita melihat kata bagian. 在这边，我们要看我们的福分在天上福分。 Kata bagian di sini kalau kita melihat dalam bahasa Inggris atau King James, di sini dikatakan the inheritance atau milik pusaka. 在这边，如果我们看它的 inheritance 意思，就是说在天上的产业。 Tuhan menyediakan suatu milik pusaka kepunyaan untuk kita. 上帝已经准备了一个产业，是又给我们的。 Nah, ini seperti halnya Tuhan memberikan milik pusaka kepada bangsa Israel. 这样也很像说，上帝已经赐给以色列民族有一个产业一样的。 Tuhan telah menyediakan atau menyiapkan tanah perjanjian untuk ke-12 suku Israel. 很像上帝已经准备了迦南美地给12个以色列的民族。 Dan setiap mereka mempunyai bagian atau wilayah untuk mereka miliki sebagai kepunyaan mereka. 他们每一个族都有自己的产业。 Nah, inilah yang Tuhan maksud untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. 就是像主耶稣跟我们，上帝跟我们讲说，这个是一个不朽坏的产业。 Dan Tuhan telah menyediakan di sorga untuk kita. 上帝已经预备了这个产业在天上。 Nah, seperti apa bagian yang Tuhan telah sediakan bagi kita? 这个部分在上帝已经预备了这个产业在天上给我们是怎么样的呢？ Di sini dikatakan
yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. 这边也写到说，可得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残的。 Artinya di sini bagian yang Tuhan telah sediakan bagi kita yaitu bersifat kekal selama-lamanya. 就是说，在这边上帝所预备给我们产业，这是永久的。 Kudus, tidak ada dosanya, 圣洁没有罪的， dan tidak dapat layu. 也不会朽烂的。 Dan inilah bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. 这个就是上帝为我们所准备的产业。 Nah, kita tahu segala sesuatu yang ada di dunia ini akan ada masanya. 我们知道，在这个世界上的东西都有它的时间。 Harta benda milik kita ada masanya. 我们的产业在这个世界上也是有时间的。 Rumah, mobil, uang yang kita miliki ada masanya. 我们的房子、我们汽车、我们的钱也是有时间限制的。 Rumah bisa rusak, 我们房子会损坏， mobil bisa rusak, 我们汽车会损坏， uang juga bisa hilang. 我们钱会不见。 Tidak ada yang kekal, yang bisa bertahan selama-lamanya di dunia ini. 在这个世界上，没有一个东西会永恒的。 Dengan pemahaman ini, maka akan membuat kita mengerti bahwa nilai-nilai yang sesungguhnya yang mau kita dapatkan yaitu nilai yang Tuhan sediakan di sorga. 如果我明白了这些我们所要寻求的，就是上帝所可以给我们永恒的东西。 Sebagai orang-orang percaya, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan nilai-nilai bagian kita yang tidak akan binasa di surga. 身为我们一个基督徒，我们应该要寻求上帝已经为我们准备好的基业在天上。 Apa contoh hal-hal yang bersifat kekal di surga? 我们来看，在天上那些永恒东西是怎么样的？ Hal-hal yang bisa kita lakukan di dunia ini yang memberi nilai-nilai kekal di surga. 在这个世界上，我们可以做的什么样的东西，什么样可以有这个永恒的代价的？ Contohnya kita datang beribadah kepada Tuhan. 很像说，我们要来敬拜我们的主。 Beribadah kepada Tuhan juga hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan juga memiliki nilai yang kekal. 我们的敬拜主，我们做神所喜悦的事情，这个就是永恒的价值。 Jadi Bapak Ibu, di dalam ibadah kita, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? 弟兄姐妹，在我们敬拜当中，我们要怎么样来敬拜主呢？ Apakah hati dan pikiran kita sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan saja? 是否我们的心思意念全部都要集中在我们的神而已呢？ Apakah kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan hanya untuk memuliakan namanya? 是否我们真正来敬拜主，只是为了来颂赞、赞美他的名呢？ Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, banyak sekali kita melihat orang-orang Kristen, bahkan mereka tidak peduli kepada yang namanya ibadah. 亲爱的弟兄姐妹，我们有看见说，许多人、许多信徒，虽然他们来敬拜神，可是他们都没有集中他心来对我们的神。 Bahkan mereka menganggap ibadah hanya sebagai aktivitas, rutinitas saja. 他们把敬拜只是当做一个普通的事情。 Kenapa hal ini bisa terjadi? 为什么会发生这样事情呢？ Karena hati dan pikirannya bukan tertuju untuk nilai-nilai yang kekal di surga. 因为他的心思意念不是对这在天上永恒的事情。 Contoh lain lagi, 我们来看其他的 persekutuan doa atau bahkan persekutuan-persekutuan lainnya. 我们来看祷告团契，还有其他的团契。 Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang
bersifat rohani, yang bersifat memiliki nilai-nilai yang kekal di sorga. 这是属于属灵的，属于我们可以在天上永恒的事情。 Sudahkah kita mau datang beribadah, berdoa dan bersekutu di dalam persekutuan yang ada? 是否我们有来到在这个祷告来一起来侍奉我们神呢？ Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa hati dan pikiran kita masing-masing. 亲爱的弟兄姐妹，我们来查看我们的心，我们我们自己的心。 Nah, mari kita masing-masing lihat ke belakang, lihat kembali bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. 我们来看回我们自己，我们怎么样来敬拜的态度。 Sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan di tahun 2024? 是否我们有全心全意的来敬拜我们主在2024年呢？ Sudahkah hidup kita memperhatikan atau memfokuskan hati kita untuk hal-hal yang bersifat rohani? 是否我们已经有专注的为属灵的事情来做呢？ Atau bahkan kita selama ini tidak mempedulikan hal-hal yang demikian? 是否我们一直以来都没有注重在属灵事情上呢？ Saya berdoa dan berharap bagi Bapak Ibu kita sekalian di tahun yang akan datang, di tahun 2025, mari kita semua sama-sama giat dan memperhatikan diri kita dan satu sama lain untuk saling mendukung di dalam ibadah kita kepada Tuhan. 我有祷告，也希望说我们大家在这个2025年新的一年里，我们会更加注重关于属灵的事情。 Nah, kenapa hal ini penting? 为什么这些事情很重要？ Karena orang-orang yang memiliki cara hidup yang penuh pengharapan akan bersukacita setiap kali ada kesempatan mereka bisa datang kepada Tuhan. 因为这些有盼望的人，他们都会心里有喜乐。如果每一次他们有意见到可以来赞美神的机会， Orang-orang yang dipenuhi dengan pengharapan akan hidup dengan penuh sukacita datang beribadah kepada Tuhan. 那些有充满盼望的人，他们都会有很喜悦心来赞美、来敬拜我们的神。 Tidak perlu dipaksa-paksa. 不用被逼迫来， Tidak perlu didorong-dorong. 不用一直又鼓励他来敬拜。 Tapi dalam hati kita sendiri ada kerinduan untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. 可是，在我们心里，我们都有一个很渴望来敬拜我们的神。 Ada sukacita untuk selalu bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan. 有很喜乐的心，因为每次我们可以来跟信徒一起来聚会。 Sudahkah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang bersifat kekal? 是否我们已经把我们心思意念都专注在关于属灵的事情、永恒的事情呢？ Mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. 我们要问我们自己。 Jikalau selama ini kita jauh daripada Tuhan, kembali kepadanya, dan di tahun yang akan datang, mari kita mulai dan ikut Tuhan selalu. 如果一直以来我们已经远离我们的神，我们要回到神的身边，在2025年，我们来更亲近我们的神。 Nah, hal yang ketiga akan kita pelajari bagaimana sikap hidup orang yang penuh pengharapan, yaitu beriman kepada janji Tuhan. 第三件事就是我来看，那些已经有对神有信心的人， Hidup yang terus percaya kepada janji-janji Tuhan. 那些已经一直活在有盼望的人。 Di ayat 5 sini dikatakan, yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 第5节那边写到说，你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。 Hidup selalu beriman kepada janji penyertaan Tuhan. 我们依着有对神的盼望的活着。 Nah, beriman di sini artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. 这边讲到有信心，就是说我们一直来相信我们的神。 Percaya bahwa ini adalah firman Tuhan dan ini adalah janji-janjinya yang diberikan kepada kita. 我们有一个信心，关于说神已经应许我们的。 Nah, kalau kita katakan beriman, berarti ini sungguh-sungguh tidak ada keraguan-raguan dalam firman-Nya. 如果我们讲说我们有信心，就是说我们对神的话语是没有怀疑的。 Dan apa janji Tuhan kepada kita? Di sini dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. 我如果讲到说有应许，就是说我们在神的能力已经被保护的。 Salah satu janji daripada Tuhan kepada kita yaitu bahwa Dia akan menyertai kita. 其中一个神的应许是说，他一直会与我们同在。 Dia akan bersama-sama dengan kita, anak-anaknya. 他一直会与我们同在，他的儿女们。 Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. 他不会离开我们，虽然1分钟。 Dia akan selalu siap sedia menolong kita. 他也会紧紧的一直来帮助我们。 Dia akan selalu siap sedia mengangkat kita ketika kita lemah dan terjatuh. 他也是会来扶持我们，当我们软弱、我们跌倒的时候。 Ini janji Tuhan kepada kita. 这个就是神对我们的应许。 Di sini dikatakan, Dia yaitu kamu, kita semua yang dipelihara dalam kekuatan Allah. 他就是讲说，我们这些已经在神的能力保守里面的人。 Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa melewati semua kesulitan, tapi ada Allah yang menguatkan kita. 就是不是我们借助我们自己的能力来解脱我们一切苦难，可是我们要借着神的帮助来。 Nah, sumber kekuatan kita bukan berasal dari kita sendiri, tapi dari Tuhan. 我们的能力不是来自我们自己，可是来自我们的神的。 Dialah yang akan menjaga, melindungi kita. 他就是又会来照顾、来帮助我们的。 Bahkan di dalam menantikan masa kedatangannya, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. 当我们在等待主再来了，神一直会来帮助我们。 Setelah kita menjadi orang percaya, kita harus sadari bahwa tidak semua jalan yang kita tempuh itu akan berjalan mulus. 成为一个信徒，我们会晓得说，在我们每天生活当中，我们的路不是平坦的。 Setelah kita menjadi orang percaya, tidak ada jaminan bahwa hidup kita akan sukses. 当我们已经相信的时候，也是没有一个应许说我们所做的事情会成功。 Setelah kita menjadi percaya, tidak berarti kita tidak akan melewati penderitaan-penderitaan. 当我们已经相信的时候，也是没有一个承诺说我们不会遇见到困难。 Bapak Ibu, setelah kita menjadi percaya pun kita akan mengalami penderitaan, kelemahan. 弟兄姐妹，当我们相信的时候，我们也不一定说我们不会遇见到苦难，不遇见不好的事情。 Yang terkadang bisa membuat kita lemah iman dan bahkan menjauh daripada Tuhan. 可是有时候我们会软弱，我们会远离我们的神。
Tapi janji Tuhan kepada kita bahwa Dia akan memelihara kita dengan kekuatannya sendiri. 可是他的应许，他是说神会用他自己的能力来帮助我们。 Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 因信神的能力来保守的人， Nah, kita tahu bahwa keselamatan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka keselamatan kita tidak akan hilang. 我们知道救恩，当我们真正相信的时候，我们的救恩就不会失去了。 Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keselamatan kita, tidak juga penderitaan penganiayaan. 没有一个人会从我们这边来夺去我们的救恩。 Tapi keselamatan yang kita terima belumlah sempurna karena kita masih hidup di dunia ini. 可是我们的救恩还没有完全，因为我们还活在这个世界上。 Ada masanya ketika Tuhan datang kembali, ketika kita bertemu Tuhan muka dengan muka, maka kita bisa melihat Tuhan Allah yang sesungguhnya. 有一天我们会来遇见我们神，面对面的遇见的神，因为我们的神会来到我们当中。 Nah, sementara kita menantikan akan waktu ini, maka Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan memelihara, menyertai kita. 当我们在等待这时间的时候，神有应许说他会照顾看顾我们。 Sudahkah kita percaya kepada janji-janji Tuhan? 是否我们已经有盼望说有相信神的应许呢？ Orang-orang yang hidup dengan penuh pengharapan akan sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan beserta dengan dia. 我们活在盼望中的人，我们都知道说神一直会来帮助、来兼顾我们。 Inilah yang memberikan dia kekuatan di dalam melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan 这个信念就 sehari-hari. 这个信念会给我们有力量来度过我们每天的苦难。 Pengharapan akan janji Tuhan ini memberikan dia sukacita sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang ada. 这个盼望就会帮助说我们可以度过我们每天的生活的苦难。 Janji bahwa Tuhan akan memelihara, memberikan kita sukacita dan iman untuk terus percaya kepada Dia. 神会帮助我们的应许，就是会帮助我们，所以我们都可以度过我们每天。 Nah, sudahkah kita percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan? 是否我们已经相信神的应许呢？ Nah, sebagai sebuah kesaksian, saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan telah memelihara kehidupan saya dan keluarga kecil saya. 传道要做一个见证，关于神怎么样来照顾他和他的家庭。 Kalau saya melihat kembali, bahkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan, begitu banyak janji-janji Tuhan, bahkan begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang telah tunjukkan di dalam hidup saya. 当传道在准备讲道时，他可以想到说很多神怎么样来照顾、来帮助他的事情。 Hal yang terbaru yaitu ketika kami tahu bahwa istri saya hamil. 最新的一件事情就是说，当他们知道他的妻子怀孕的时候， Ketika kami tahu bahwa istri saya hamil, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati. 当他知道说他的妻子怀孕的时候，有很多的问题会出现在他脑海中。 Tentang bagaimana membesarkannya, bagaimana cara menjaga, merawat, dan bahkan juga pikirkan biaya. 就是关于怎么样来养育他这个孩子，怎么样来照顾他，也关于怎么样来有关于他的费用。 Tapi Tuhan begitu baik kepada keluarga saya.
可是神对传道一家里都是很好的。 Bahkan pada bulan pertama waktu check up, ketika kami pergi ke rumah sakit KKH di Singapura, dan kami melihat setiap satu kali cek kami melihat perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar. 当第一个月他们去足球医院检查时，他们有看见说每一次他们要检查需要很大的费用。 Dalam hati saya bertanya, bagaimana saya bisa menyediakan kebutuhan untuk bulan-bulan selanjutnya? 在我心里，我又想到说，我怎么样足够以下的每一个月的费用呢？ Tapi Tuhan begitu baik kepada saya dan keluarga. 可是神真的很对传道一家人很好。 Ada teman daripada istri saya memperkenalkan seorang dokter di Thomson Hospital. 传道的妻子有一个好朋友来介绍他们在汤森医院的有一个医生， yang selama ini menangani dia dalam masa kehamilan bahkan sampai lahiran. 这个医生一直来照顾他这个朋友的。 Nah, di bulan yang kedua masa kehamilan kami pergi bertemu dengan dokter itu. 在第二月回应的时候，他们就去见了这个医生。 Dia begitu baik, begitu ramah, dan bahkan begitu banyak pengalaman. 这个医生这样好，也是这样有经验的。 Bahkan dia bertanya, pekerjaan apa yang kami berdua lakukan? 这个也是有问到说传道人做什么工作的呢？ Nah, kami katakan bahwa karena saat itu sedang belajar di FEBC, kami bilang kami student, dan setelah selesai kami akan kembali ke Batam untuk melayani. 传道回答说，那个时候他们是学生。 毕业后，他们就回到巴丹来侍奉。 Baru kami sadari bahwa ternyata dia juga ada seorang percaya. 传道人那个时候才晓得，这个医生也是一个信徒来的。 Setelah dicek dan waktu selesai dicek dan waktu mau pembayaran, sangat sungguh tidak disangka dokter itu bilang tidak ada biaya yang diperlukan. 当查完的时候，当他们要付钱的时候，医生对他们讲说：“你们不用还钱。” Semua biaya dia tidak ambil. 全部的费用他都不收。 Nah, kami pikir bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kami. 那个时候他们想到说，神对他们实在是很好。 Nah, bahkan ketika pulang kami menyaksikan akan kebaikan Tuhan, dan bahkan mungkin kami berpikir hanya waktu bulan pertama saja. 当他们回去，他们就为了这个医生的做一个见证，他们也那个时候就觉得说，可能只是第一次他不收钱而已。 Tapi bulan demi bulan tetap hal sama dilakukan. 可是一月过一月，这个医生也一直不收钱。 Dan bahkan sampai lahiran kemarin sesar, dia pun tidak mengambil sepeser pun biaya dari kami. 到要复产的时候，这个医生也是没有收一分钱。 Saya melihat bagaimana Tuhan begitu baik di dalam memelihara kehidupan saya dan keluarga saya. 传道人觉得说，神这样美好的来照顾他们一家人。 Bahkan di dalam mempersiapkan kelahiran atau bahkan semua kebutuhan bayi, Tuhan juga pelihara. 当他们在准备这个生产的时候，神也这样的美好的来照顾他们。 Dari pakaian, dari segala keperluan, orang-orang yang mengenal juga memberikan apa yang bisa menolong. 从衣服还有婴儿孩所用的东西，他们所认识的人也是来给了他们，来拿给他们。 Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata bagi kita orang-orang percaya. 神的看顾真正的显现在这个事情上。 Kalau kita melihat kembali banyak hal pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. 当我们看回去，我们也会看见说，神对我们的看顾是实在很多。 Sudahkah kita percaya kepada janji pemeliharaannya? 是否我们已经相信神会看顾我们呢？ Dalam tahun yang baru yang akan kita hadapi, 当我们来迎接新的一年的时候，
marilah kita juga terus percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan. 我们也是要一直来相信神对我们的看顾，对我们的帮助。 Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menyambut tahun baru dengan hidup penuh pengharapan. 亲爱的弟兄姐妹，我们在迎接新的新年是又有盼望的来迎接。 Sikap hidup seperti apakah yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang dipenuhi pengharapan? 我们应该有怎么样态度称为一个有盼望的人呢？ Nah, pertama kita harus selalu hidup bersyukur atas kasih Tuhan. 第一，我们要一直来感谢神所对我们的帮助。 Dengan hati yang bersyukur akan membuat kita menjadi orang-orang yang bersukacita dan hidup penuh pengharapan dalam Tuhan. 有感恩的心，会使得我们成为一个有盼望、有很喜悦的人。 Yang kedua, kita harus berfokus pada nilai-nilai kekal di surga. 第二就是说，我们要专注在天上永恒的事情， Mengarahkan hati dan pikiran dan tenaga kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. 用我们的心思意念，我们的力量来专注在关于这个永恒的盼望。 Memberikan hidup kita kepada Tuhan. 把我们的生命献于我们的主。 Melayani Dia dengan talenta yang kita miliki. 用我们的才能来侍奉我们的神。 Dengan demikian membuat kita bisa menjadi fokus kepada Tuhan Allah. 这样就会使到我们有忠心的来侍奉我们的神。 Terakhir, kita juga harus tetap terus percaya kepada janji-janji pemeliharaan Tuhan. 最后，我们也是要一直有一个相信，关于神会来看顾、来保守我们的。 Hati yang sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala hal. 我们要有一颗真正相信神会来保守我们的心。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿主来祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, 我们在天上的父神， betapa hati kami bersyukur di penghujung tahun ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. 我们何等的要感谢神，因为在这个年中，我们可以来敬拜我们的主。 Bahkan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan dan meneguhkan hati kami. 我们又来感谢，因为你的福音今天会来坚固我们的信心。 Dalam menyambut tahun yang baru, biarlah kami hidup dengan sikap hidup penuh pengharapan. 在我们在迎接新的一年，使得我们有一个盼望来迎接新的一年。 Hidup selalu bersyukur atas kasih Tuhan. 要活着在主应许里面， Hidup selalu percaya kepada janji-janji Tuhan. 我们要活在主你应许里面， Dan hidup dengan mengarahkan hati dan pikiran kami kepada hal-hal yang bersifat kekal. 我们的一生又终于在关于上帝主你永恒的事情上。 Berikanlah kami iman untuk terus hidup bersandar kepada Tuhan. 主你赐给我们信心，使得我们可以一直来对主你有盼望。 Dalam ketidakpastian di tahun yang akan kami lewati, tapi biarlah iman kami bisa tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. 我们也希望在这个不肯定的在一年里面，我们可以一直来有相信，来盼望，有盼望于在我们主的身上。 Dan tambahkan kami hati yang selalu giat di dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan. 也接听我们的心，使得我们又来侍奉主你。 Inilah doa dan permohonan kami. 主啊，这是我们的祷告，我们祈求。 Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我祷告祈求是奉主耶稣的名。 Amin. 阿门。